Assalamualaikum, nama saya Nur Syazlin binti Abdul Syakur, nombor matrik 280697. Jadi saya akan menghuraikan pengenalan kepada pembentukan masyarakat madani terlebih dahulu. Sehingga ke hari ini, para ilmuwan masih lagi dalam perjuangan untuk mencari bagaimana hendak membentuk sebuah masyarakat yang ideal. Sedangkan berabad tahun yang lalu, sudah pun ada komuniti yang berjaya membentuk sebuah peradaban masyarakat majmuk, iaitu komuniti Madinah dalam pembentukan masyarakat madani. Kejayaan mereka ni telah pun menjadi rujukan dan paradigma buat para ilmuwan barat dalam melestarikan konsep civil society dalam dunia yang sebenar. Sekarang kita lihat pula kepada kemunculan masyarakat madani. Agak-agaknya bilakah istilah masyarakat madani ini diperkenalkan? Jadi idea asal yang memperkenalkan pembentukan masyarakat madani ini adalah daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim di Indonesia pada tahun 1995. Beliau menyatakan bahawa masyarakat madani ini merupakan terjemahan kepada civil society yang ketika itu merujuk kepada konsep dan pembentukan peradaban masyarakat Madinah. Di kota Madinah, pembentukan masyarakat madani bermula di bawah pimpinan Nabi Muhammad apabila baginda bersama-sama masyarakatnya menerapkan dasar-dasar masyarakat madani dalam menguruskan kehidupan harian melalui pelaksanaan Piagam Madinah. Piagam Madinah ni merupakan sebuah dokumen yang pertama kalinya memperkenalkan wawasan kebebasan, keadilan dan egalitarianism kepada umat manusia. Wawasan ini diterapkan untuk semua masyarakat tanpa mengira kaum dan agama untuk melahirkan masyarakat yang adil, bersifat terbuka dan demokratis berlandaskan iman dan takwa. Perkara inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad selama 10 tahun dalam membangunkan kota Madinah dan masyarakatnya. Jadi, kewujudan konsep masyarakat madani ini telah membuktikan kebolehan dan intelektual Muslim yang dinamik berjaya mempraktikkan ajaran Islam dalam pembentukan kehidupan masyarakat. Masyarakat Madinah inilah menjadi titik permulaan terhadap perkembangan konsep masyarakat madani dalam masyarakat Islam moden pada hari ini. Seterusnya, kita lihat pula kepada konsep masyarakat madani. Jadi, apa itu masyarakat madani? Masyarakat madani ni dia mendapat pelbagai pandangan daripada para pengkaji mengenai konsep ataupun makna masyarakat madani itu sendiri. Jadi sini terdapat beberapa konsep ataupun pandangan masyarakat madani. Pertama sekali, masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang bertamadun dalam membina, menghayati dan memberi makna dalam kehidupan. Maksudnya masyarakat madani ini merupakan sebuah masyarakat yang terbuka, egalitarianism dan bertolak ansur terhadap dasar nilai etika moral transcendental yang berasal daripada wahyu Allah. Pandangan yang kedua pula, masyarakat madani ini dapat dirumuskan sebagai sebuah masyarakat yang demokratik, menjunjung nilai etika dan moral, bertolak ansur, berpotensi, bercita-cita tinggi dan diberi kebebasan. Yang paling utamanya ialah masyarakat yang demokratik. Selain itu, konsep masyarakat madani ini juga berbeza dari perspektif barat dan juga perspektif Islam. Ramai pengkaji dia menyatakan istilah masyarakat madani itu merupakan terjemahan kepada civil society, yang mana konsep civil society adalah daripada perspektif barat. Civil society ni berasal daripada bahasa Latin civilis societas. Perkataan ini digunakan pertama kali oleh penulis Rom iaitu Marcus Tullius Cicero. Menurut beliau, civil society merupakan tanggapan kuno tentang sebuah republik terhadap gejala individu dan masyarakat. Beliau menyatakan masyarakat civil society ini merupakan sebuah masyarakat politik yang menggunakan kod hukum sebagai dasar pengaturan kehidupan mereka. Jadi berbeza pula dalam perspektif Islam berdasarkan kepada cendekiawan Muslim Indonesia Nurcholish Majid. Beliau menyatakan bahawa istilah masyarakat madani dari perspektif Islam ni adalah berbeza daripada terjemahan istilah civil society, memandangkan pembentukan masyarakat yang berbeza perwatakannya jika dibandingkan dengan pembentukan masyarakat oleh Rasulullah di Madinah. Istilah masyarakat madani ini terbentuk melalui pembentukan bahasa Arab iaitu al-din yang bermaksud agama, pembentukan makna al-tamadun bermaksud tamadun,
Dan hasil gabungan kedua-dua perkataan ini membentuk Al-Madinah, iaitu kota. Justeru terjemahan atau konsep masyarakat madani ini mengandungi 3 prinsip utama, iaitu agama adalah sumber, tamadun adalah proses dan kota adalah hasilnya. Jelaslah di sini bahawa istilah masyarakat madani ini adalah berbeza daripada perspektif barat, iaitu civil society, dan juga perspektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaisara binti Muhammad Syakri, nombor matrik 277446, akan menyambung pembentangan iaitu perbezaan masyarakat madani dengan civil society. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merupakan Menteri Kewangan dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada masa itu telah membawa gagasan masyarakat madani dalam ucapannya di Simposium Kebangsaan yang diadakan di Forum Saintifik Festival Istiqlal pada 26 September 1995. Anwar Ibrahim menggunakan perkataan masyarakat madani sebagai terjemahan kepada civil society. Dalam kajiannya baru-baru ini, istilah masyarakat madani ini merupakan hasil pemikiran daripada ahli falsafah kontemporari Malaysia iaitu Prof. Naqib Al-Attas. Menurut sesetengah pihak, masyarakat madani menegakkan demokrasi, hak asasi manusia, toleransi dan pluralisme. Model masyarakat madani juga dipromosikan sebagai jenis masyarakat Malaysia yang ideal untuk membina integriti sosial dan juga integriti negara kerana Malaysia adalah sebuah negara majmuk dan pluralistik. Memang benar bahawa ia boleh mencabar untuk mencari istilah masyarakat madani dalam kesusasteraan Malaysia. Di samping halangan psikologi untuk menggunakan frasa tertentu yang bernuansa Arab Islam, cabaran ini juga disebabkan oleh kekurangan bukti konkret penerapan nilai-nilai masyarakat madaniyah dalam tradisi kehidupan sosial dan politik Malaysia. Frasa masyarakat madani sering digunakan secara sinonim atau bergantian dengan istilah civil society, koinonia politicae dalam bahasa Yunani dan societas civilis dalam bahasa Rom. Ini dapat difikirkan kerana walaupun berasal dari sistem budaya yang berasingan di dalam negara, namun kedua-dua makna berkongsi banyak ciri asas. Masyarakat dalam sesebuah negara yang ditadbir oleh undang-undang agama dan digunakan untuk menggambarkan tradisi Arab Islam dirujuk sebagai masyarakat madani, manakala komponen di luar negara iaitu tradisi barat bukan Islam dirujuk sebagai civil society. Menurut Jainuri Sufianto 2001, jika perbezaan ini berkaitan dengan konteks di mana istilah itu muncul, ia mungkin mempunyai pelbagai makna seperti yang dipetik dalam civil society dengan masyarakat madani sama atau berbeza 2017. Ahli sosiologi Syed Farid Al-Attas bersetuju dengan Syed Muhammad Naqib Al-Attas yang mengatakan bahawa kedua-dua konsep masyarakat madani dan civil society tidak sama. Kata akar din berfungsi sebagai asas bagi nama madani, Madinah, bandar dan ad-din, agama. Hakikat bahawa nama Yathrib telah ditukar kepada Madinah menunjukkan bahawa semua kumpulan kaum atau suku di Madinah mematuhi dan tertakluk kepada ad-din, syariah Islam di sana. Al-Attas 2001. Oleh kerana perkataan madani dalam bahasa Arab jelas berkaitan dengan Madinah atau bandar, masyarakat madani boleh dianggap sebagai masyarakat bandar atau perbandaran. Istilah bandar dalam konteks ini bagaimanapun juga merujuk kepada satu set kualiti atau ciri-ciri yang sesuai untuk penduduk bandar dan bukan hanya kawasan geografi tertentu. Jelas bahawa masyarakat madani adalah hasil daripada ciri-ciri yang serasi dengan kehidupan bandar, terutamanya tamadun. Ia diterjemahkan sebagai civil dalam perbendaharaan kata bahasa Inggeris yang bermaksud mempunyai tamadun, civilization, dan sebagai tamadun dalam kamus Arab yang juga membayangkan tamadun atau budaya tinggi. Kartanegara 2002. Menurut pengalaman sosial sejarah Islam, masyarakat madani adalah perwakilan masyarakat Madinah
yang diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut pakar terkemuka dalam sosiologi agama iaitu Robert N. Bellah, masyarakat madani ini adalah masyarakat pada era dan mempunyai kehidupan yang sangat moden, bahkan terlalu moden sehingga Rasulullah SAW wafat. Timur Tengah dan umat manusia pada masa itu tidak bersedia dengan infrastruktur sosial yang diperlukan untuk menyokong susunan sosial moden seperti yang pernah dihasratkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Islam, negara bertanggungjawab mentadbir hal ehwal masyarakat. Pandangan Islam terhadap negara berbeza daripada liberalisme dan kapitalisme kerana ia melihat negara sebagai institusi yang menjaga keperluan rakyat, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan, baik di dalam dan di luar negara, di samping mengenakan sekatan ke atas hak dan kewajipan setiap pihak. Menurut Bernard Lewis, seperti yang dipetik dalam Civil Society dengan Masyarakat Madani Sama atau Berbeza 2017, umat Islam telah menjadi entiti politik dan agama secara serentak sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai ketua negara. Akhirnya, jelas bahawa dari segi sejarah tidak ada hubungan sama sekali antara idea masyarakat madani dan civil society. Perjuangan Nabi Muhammad SAW terhadap keadaan jahiliah masyarakat Arab Quraisy di Mekah menimbulkan masyarakat madani. Beliau berjuang untuk kedaulatan supaya semua kumpulan di Madinah dibebaskan melindungi hak mereka dan umat Islam boleh bebas mengamalkan agama mereka di bawah perlindungan undang-undang yang dipersetujui bersama. Akibatnya, Piagam Madinah telah diwujudkan hasil daripada persetujuan penduduk bandar di kalangan orang Madinah. Perlembagaan pertama masyarakat bandar. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Selamat sejahtera semua, pelaksanaan penerapan idea masyarakat madani dalam kalangan masyarakat sekarang adalah sangat penting untuk membentuk tingkah laku yang baik dalam diri mereka. Penerapan idea masyarakat madani dalam kalangan masyarakat sekarang ini adalah mengikut aspek keadilan sosial. Keadilan sosial ini merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam menjadikan sebuah kerajaan yang adil dan beramanah dalam pentadbiran negara. Menurut peruntukan Perlembagaan Persekutuan, perlindungan hak asasi masyarakat merupakan satu kewajipan bagi negara Malaysia. Pada masa sekarang, isu yang paling ketara yang berlaku dalam kalangan masyarakat ialah isu kehadiran sosial dari aspek hubungan antara kaum. Hal ini demikian kerana terdapat sebilangan rakyat Malaysia yang masih sangat eksklusif antara satu sama lain dan ini juga boleh membawa kepada prasangka, stereotip dan syakwasangka antara masyarakat yang berbilang kaum. Oleh itu, penerapan idea masyarakat madani dalam aspek keadilan sosial ini adalah sangat relevan kerana menurut masyarakat madani, sesebuah masyarakat yang berbilang kaum perlulah mempunyai sikap toleransi dan minda terbuka dalam menerima budaya orang lain dan percaya bahawa budaya yang berbeza-beza tersebut akan membawa kita perkara yang baik daripada Tuhan. Selain daripada itu, masyarakat madani juga mengamalkan prinsip pluralisme yang diakui bahawa adanya keberagaman dalam masyarakat. Oleh itu, masyarakat tersebut menerima perbezaan ras dan suku dalam rakyat dan bertindak secara bijak dalam soal keadilan sosial tanpa menyebelahi mana-mana kaum. Jadi, penerapan idea masyarakat madani dalam kalangan masyarakat sekarang ini adalah sangat relevan dalam mengekalkan keadilan sosial dalam kalangan masyarakat zaman sekarang di negara ini. Menurut Profesor Dr. Syed, peradaban adalah keadaan kehidupan manusia yang bermasyarakat yang mencapai tahap etika, kehalusan tata susila dan kebudayaan yang mulia di seluruh masyarakat. Peradaban yang tinggi dalam kalangan masyarakat akan membentuk budaya masyarakat yang bersopan santun dari segi tingkah laku, percakapan dan juga cara pemakaian mereka. Namun, pada masa sekarang, segelintir rakyat Malaysia tidak lagi mempertimbangkan penghayatan nilai murni dan etika dalam negara kerana mereka lebih cenderung untuk terikut dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada keruntuhan peradaban. Antara aktiviti yang boleh menjatuhkan peradaban dalam kalangan masyarakat kini ialah amalan rasuah, budaya berpesta-pesta yang berasaskan budaya barat,
kerakusan kuasa dan juga penyalahgunaan kuasa. Dalam konteks ini, masyarakat madani merupakan suatu kelompok manusia yang bertamadun tinggi. Mereka mempunyai kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan pengalaman. Mereka juga akan menghormati rakyat yang terdiri daripada kelompok-kelompok yang lain walaupun mereka berbeza dari segi budaya, bahasa dan adat istiadat. Selanjutnya, masyarakat madani juga dikenali sebagai masyarakat sivil kerana mereka telah membuktikan bahawa mereka adalah masyarakat yang mempunyai keyakinan serta keimanan kepada Tuhan sebagai pencipta. Di samping itu, masyarakat madani ini juga mempunyai tata karma kepada sesama manusia serta Tuhan. Tata karma ini merujuk kepada perilaku normatif dalam pergaulan sosial yang berteraskan kepada keteraturan dan juga ketertiban dalam kalangan masyarakat. Justru, penerapan idea masyarakat madani yang berprinsipkan kepada peradaban yang tinggi sudah pastinya akan mengubah dan juga membentuk tingkah laku masyarakat kini agar berkelakuan bersopan santun sesama manusia dan juga mengekalkan pengalaman prinsip nilai dan etika dalam semua soal kehidupan mereka dalam negara kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Wan Azan Hayani binti Wan Muhammad Azan. Nombor matrik saya ialah 280654. Saya akan meneruskan pembentangan ciri ketiga pelaksanaan idea masyarakat madani dalam masyarakat sekarang iaitu toleransi. Toleransi merupakan ciri dikembangkan dalam konteks pembentukan masyarakat madani yang terdiri daripada kepelbagaian agama, kaum dan etnik. Hal ini bermaksud setiap penganut agama perlu mengamalkan toleransi iaitu sikap menghormati antara satu sama lain termasuk memahami nilai murni antara agama, perayaan serta kepercayaan agama lain. Menurut Nur College Masjid dan Hamka dalam kajian Gunawan, Hidayat dan Shobron pada tahun 2015, prinsip toleransi ini penting dalam menjalankan kehidupan beragama yang memerlukan masyarakat menghormati kebebasan beragama. Hal ini bertepatan dengan idea pembentukan masyarakat madani di mana setiap individu bebas menganut pelbagai agama tanpa sekatan, tetapi sifat toleransi perlu dipupuk dalam diri iaitu saling menghormati perbezaan agama dan budaya tanpa mencetuskan konflik agama. Menurut Nur College Masjid, toleransi merupakan soal pengajaran dan kewajipan melaksanakan ajaran agama. Jika toleransi membentuk hubungan sosial yang baik antara kumpulan yang berbeza, maka hasil ini dikatakan sebagai hikmah atau manfaat daripada pelaksanaan ajaran yang benar. Selain itu, sikap toleransi dalam diri individu terbentuk dari kesedaran diri individu untuk menghormati dan menghargai pendapat dan aktiviti yang dilakukan oleh kumpulan individu yang lain menurut Hamka. Kesan kewujudan sikap toleransi dalam diri setiap individu menyebabkan masyarakat diberi kebebasan beragama untuk menganut agama mereka, mereka berasa dihormati, mengakui kedudukan mereka dan mereka diberikan kesempatan untuk hidup bersama sebagai sebuah masyarakat madani. Hal ini relevan dengan kisah Rasulullah SAW yang berjaya menguruskan masyarakat majmuk di Madinah dan mengiktiraf masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam sebagai warga negara melalui konsep ummah berdasarkan Piagam Madinah. Madinah merupakan sebagai landasan normatif bagi sikap toleransi dan merupakan negara pertama yang berjaya menunjukkan pembentukan masyarakat madani di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Prinsip toleransi dalam perspektif keagamaan turut ditemui dalam Al-Quran surah An'am ayat 108 iaitu ayat ini bermaksud persaudaraan tidak hanya tertumpu sesama Muslim tetapi juga masyarakat bukan Muslim. Seterusnya, toleransi ini juga bermaksud membenarkan, menghargai dan membiarkan pandangan, pendapat, tingkah laku, tabiat dan kepercayaan berbeza atau bercanggah dengan pendirian diri sendiri menurut Hamali pada tahun 2011. Berdasarkan konteks masyarakat madani, sikap toleransi ini adalah sangat relevan diterapkan dalam masyarakat kini untuk mengelakkan sebarang rusuhan, pergolakan dan perselisihan faham antara kumpulan masyarakat yang mempunyai perbezaan agama dari segi aktiviti keagamaan, ajaran dan budaya. Konsep toleransi ini menjamin keharmonian beragama dalam masyarakat dan mendorong kepada pembentukan masyarakat madani pada zaman moden kini.
Ciri keempat pelaksanaan idea masyarakat madani dalam masyarakat sekarang ialah penguasaan pemikiran aras tinggi dalam bidang pendidikan. Perkembangan potensi pemikiran aras tinggi dalam kalangan pelajar merupakan ciri pembentukan masyarakat madani menurut Mansur 2020. Hal ini dikatakan demikian kerana untuk membentuk individu yang berkebolehan untuk mengawal akal dan fikiran untuk menghadapi pelbagai liku kehidupan dengan efektif, sekaligus mereka dapat bekerjasama untuk membina persekitaran harmoni demi kesejahteraan dalam masyarakat. Pembentukan masyarakat madani memerlukan setiap individu untuk menghayati ilmu atau menguasai pemikiran aras tinggi. Pelaksanaan pemikiran aras tinggi dalam kalangan pelajar perlu diterapkan dengan berkesan dalam pendidikan bermula dari peringkat rendah, menengah, pengajian tinggi sehingga boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Selain itu, penambahbaikan kurikulum di peringkat sekolah telah dilaksanakan sebagai agenda transformasi pendidikan untuk memastikan pemikiran aras tinggi dalam kalangan pelajar di mana pendidik perlu mengimplementasikan kemahiran berfikir aras tinggi (KEBAT) dalam sesi pengajaran dan pembelajaran PDP. Menurut Rajendran 2002, guru perlu mengadaptasikan dan mengukuhkan pemikiran aras tinggi secara rasional dalam diri pelajar yang melibatkan aspek menterjemah, menangani, memahami, menganalisis dan memanipulasikan maklumat. Kenyataan ini turut dinyatakan secara eksplisit dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Transformasi pendidikan ini mengalami pembaharuan di mana kurikulum standard sekolah menengah KSSM telah dilaksanakan bermula tahun 2017 yang merupakan penambahbaikan daripada pelaksanaan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM sebelum ini. Bukan itu sahaja, pelaksanaan transformasi pendidikan ini turut berlaku di peringkat sekolah rendah di mana kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR yang bermula sejak 2011 diganti dengan kurikulum terbaharu iaitu kurikulum standard sekolah rendah KSSR. Pada tahun 1993, kurikulum sekolah juga telah mengalami perubahan yang dapat dilihat apabila berlaku kewujudan kemahiran berfikir aras tinggi untuk menggantikan kemahiran berfikir kreatif dan kritis KBKK. Penyerapan elemen KEBAT dalam pemikiran pelajar ini melibatkan penilaian maklumat secara kritis, kreatif, inovatif, membuat generalisasi dan membuat inferensi. Kenyataan ini turut disokong oleh Mansur 2013, penyediaan soalan-soalan tahap tinggi perlu dikembangkan dalam konteks perkembangan kurikulum pendidikan negara untuk meningkatkan potensi intelektual seseorang pelajar untuk berfikir secara rasional dan konsisten menerusi pengaplikasian soalan secara teratur. Seterusnya, pengajaran dan pembelajaran di institusi pengajian tinggi IPT juga telah ditingkatkan keupayaan pemikiran aras tinggi secara meluas sehingga diterapkan dalam kurikulum bidang pengajian menurut Mansur 2020. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat melahirkan bakal graduan yang berkualiti dari segi pemantapan akal dan kerasionalan pemikiran. Bakal graduan ini adalah sebagai generasi pelapis dalam mentadbir negara atau mengurus pelbagai organisasi sekaligus membentuk masyarakat madani yang maju dari segi pemikiran, beradab dan penyemaian nilai-nilai murni. Pelaksanaan tugasan akademik dan tugasan bukan akademik perlu diberikan kepada pelajar untuk melatih dan menjana idea yang inovatif, kritis, kreatif, menyelesaikan masalah, penjiwaan ilmu dan pengaplikasian pengetahuan dan maklumat yang telah mereka belajar dengan mengaitkan pengalaman sedia ada yang relevan dengan situasi semasa. Tahap penguasaan dan pengaplikasian pemikiran aras tinggi penting dalam diri pelajar dapat mempersiapkan diri mereka ke arah pembentukan masyarakat madani. Para pendidik memainkan peranan yang penting dalam menyediakan soalan-soalan yang terdiri daripada pelbagai aras kognitif di mana tumpuan diberikan kepada soalan-soalan aras tinggi dan merangka teknik penyoalan dalam konteks pendidikan untuk menguji pemahaman dan pemikiran pelajar. Hal ini dapat membentuk kepelbagaian pemikiran dalam kalangan pelajar sekaligus menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif. Menurut Mansur 2013, pemikiran aras tinggi ini akan membentuk individu yang mempunyai pemikiran cemerlang dan mengembang potensi keintelektualannya. Tambahan lagi, peranan pendidik juga perlu mengaplikasikan pengetahuan mereka untuk membimbing pelajar sehingga berjaya menguasai keseluruhan pemikiran aras tinggi menurut Whiteley 2006. Oleh itu, keperluan pembangunan masyarakat. Ciri keempat pelaksanaan idea masyarakat madani dalam masyarakat sekarang ialah penguasaan pemikiran aras tinggi dalam bidang pendidikan.
Perkembangan potensi pemikiran aras tinggi dalam kalangan pelajar merupakan ciri pembentukan masyarakat madani menurut Mansur 2020. Hal ini dikatakan demikian kerana untuk membentuk individu yang berkebolehan untuk mengawal akal dan fikiran. Saya Izzah Syamira binti Ishak, nombor matrik 280712, akan meneruskan pembentangan tentang kritikan terhadap konsep masyarakat madani. Yang pertama, kritikan terhadap kebebasan rakyat bersuara. Kebebasan bersuara membawa maksud masyarakat terbuka untuk menyuarakan pendapat, kritikan dan juga idea baru. Hal ini dapat membantu negara untuk melahirkan insan yang berani dan berkeyakinan untuk menyuarakan pendapat terhadap sesuatu. Selain itu, generasi muda juga bebas untuk menyuarakan pendapat dan juga idea baru yang seiring dengan zaman mereka, iaitu zaman perkembangan teknologi. Idea baru yang datang daripada generasi muda ini membolehkan negara untuk berkembang dengan lebih maju sama ada dari segi ekonomi maupun politik. Hal ini kerana golongan muda mempunyai pendapat yang tersendiri dan berbeza dengan berbanding dengan golongan yang berusia. Seterusnya, umum mengetahui bahawa Malaysia dikenali sebagai negara yang mempunyai berbilang kaum seperti Cina, India dan juga Melayu. Setiap kaum mempunyai budaya dan agama yang berbeza, tentu sekali kepercayaan dan juga cara pemikiran juga berbeza. Jadi perbezaan ini mempengaruhi pendapat yang akan diluahkan bagi memenuhi keperluan sesuatu kaum itu. Contohnya masyarakat Melayu memberikan idea tentang larangan minum arak bagi semua kaum. Bagi kaum Melayu yang beragama Islam, sudah pasti menyokong idea tersebut kerana minum arak itu haram di sisi agama Islam. Namun berbeza bagi kaum Cina dan India yang bebas untuk minum arak, walaupun minum arak tu akan mendatangkan kesan yang boleh memudaratkan kepada kesihatan mental dan juga fizikal. Tapi masyarakat Cina dan juga India ni juga boleh berhak untuk bersuara untuk membangkang atau mengkritik balik idea yang dicadangkan oleh masyarakat Melayu ini. Tapi masyarakat madani menerapkan konsep kesantunan dalam menyuarakan kritikan. Namun, adakah konsep kesantunan itu masih dapat dijaga sekiranya isu yang disuarakan adalah isu yang sensitif bagi masyarakat? Contohnya, isu dalam hal keagamaan seperti tadilah saya terangkan tadi. Okey, agama merupakan panduan atau kepercayaan yang dipegang erat oleh setiap penganut agama agar tidak hanyut dengan hal-hal dunia lah. Sekiranya hal yang disuarakan berkaitan dengan agama, isu itu akan memberi kesan kepada penganut agama lain yang mempunyai kepercayaan yang berbeza. Kesannya mungkin akan berlakunya pergaduhan, masyarakat majmuk akan berpecah belah dan juga peningkatan resis kaum. Jadi perkara-perkara seperti ini perlu dielakkan supaya perpaduan masyarakat dapat diperkukuhkan. Jadi hal ini dapat disimpulkan bahawa kebebasan rakyat untuk bersuara perlu dihadkan supaya isu yang disentuh tersebut tidak menyentuh sensitiviti masyarakat. Jadi apabila tidak menyentuh sensitiviti masyarakat, maka perpaduan masyarakat juga dapat diperkukuhkan. Okey, kritikan yang kedua adalah kritikan terhadap sikap pemerintah. Masyarakat madani memegang prinsip keadilan serta menolak amalan rasuah. Apa itu keadilan? Keadilan membawa maksud menuntut penyelesaian yang adil bagi semua pihak.
menurut Kamus Dewan Bahasa. Setiap negara mempunyai cara yang tersendiri untuk mencapai keadilan dalam sistem pemerintahan mereka. Begitu juga dengan Malaysia yang sedaya upaya untuk menegakkan keadilan bagi semua masyarakat Malaysia. Manakala rasuah pula adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk individu supaya melakukan atau tidak melakukan perkara berkaitan dengan tugas rasmi. Terdapat banyak bentuk suapan, contohnya dalam bentuk wang, hadiah, bonus, jawatan dan juga upah. Okey, akhbar tempatan melaporkan banyak kes yang berkaitan rasuah yang membabitkan penjawat awam yang terlibat dalam jenayah rasuah. Punca utama individu menerima rasuah adalah masalah kewangan. Jadi di sini para pemimpin perlu memainkan peranan penting dalam membanteras kegiatan rasuah ini daripada berleluasa. Namun begitu, adakah keadilan masih dapat ditegakkan sekiranya golongan pemimpin atau pemerintah ini sendiri terlibat dalam melakukan jenayah rasuah atas kepentingan diri mereka sendiri? Seperti yang kita tahu, pemimpin negara menggalas tanggungjawab dan bebanan yang besar dalam menjalankan tugas mereka untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Setiap pemimpin mempunyai cara tersendiri untuk melaksanakan atau menjalankan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan pendapat atau tanggapan mereka terhadap tanggungjawab yang perlu digalas. Tanggapan ini berbeza bagi setiap individu kerana ada yang berpendapat bahawa tanggungjawab ni perlu dilaksanakan atau perlu dijalankan dengan jujur, bersungguh-sungguh, telus tanpa mengharapkan balasan. Namun adakah semua pemimpin mempunyai pandangan atau pemikiran yang sedemikian? Seiring dengan tanggungjawab yang besar yang digalas, pemimpin diberikan gaji yang selayaknya dan juga kuasa dalam menentukan alternatif yang berkesan untuk membantu rakyat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tapi masih terdapat pemimpin yang gila kuasa sehingga melakukan jenayah rasuah untuk kepentingan diri sendiri. Tak perlu meninjau sampai ke luar negara, Malaysia sendiri mempunyai pemimpin yang terlibat dalam jenayah rasuah. Rasuah ni sering dikaitkan dengan politik, iaitu rasuah yang berlaku ketika musim pilihan raya. Bayangkan sebelum menjadi pemimpin lagi dah amalkan amalan rasuah ni. Macam mana pula kalau individu yang amalkan rasuah ni dipilih untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi sekiranya terdapat pemimpin yang mengamalkan amalan rasuah ni, maka hancurlah kemakmuran dan kesejahteraan negara kita yang selama ni dijaga rapi. Di sini menunjukkan bahawa kesedaran pemimpin tentang pentingnya menjalankan tanggungjawab dengan telus perlu dikukuhkan supaya rakyat dapat menerima faedah dan bantuan yang sepatutnya. Namun bagi mengubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan akan mengambil masa yang lama. Takat ini itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Sebelum kita pergi kepada kesimpulan, bahagian ini adalah refleksi pandangan kumpulan kami terhadap pembentukan masyarakat madani. Berdasarkan penulisan ini, sedikit sebanyak telah membantu dan mengajar kami dalam mengenal pasti, mengkaji dan menelusuri konsep dan peradaban masyarakat madani dengan lebih teliti dan mendalam. Maka dengan itu kami telah bersependapat bahawa konsep masyarakat madani ni adalah sangat wajar untuk diterapkan dalam kalangan masyarakat sekarang
bagi membangunkan Malaysia ke arah yang lebih baik dan holistik. Walaupun keinginan untuk membentuk sebuah masyarakat yang bertamadun tu akan mengambil masa yang lama, namun tiada perkara yang mustahil sekiranya kita saling bersatu dan percaya kepada pemimpin untuk membawa satu pembaharuan kepada negara kita seperti mana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada masyarakat Madinah. Kita juga sebenarnya mampu untuk membentuk sebuah masyarakat. Sebelum kita pergi kepada kesimpulan, bahagian ini adalah refleksi. Sebagai contoh, kita lihat kepada kepelbagaian kaum dan agama dalam kedua-dua bandar ini. Malaysia adalah negara yang mengangkat martabat agama Islam sebagai agama rasmi seperti telah termaktub dalam perlembagaan dan juga rukun negara. Oleh kerana penganut agama Islam lebih mendominasi negara kita, masyarakat Malaysia sangat menitik beratkan nilai agama dan kepercayaan. Walau bagaimanapun, kepelbagaian kaum agama ni telah mewujudkan isu sensitif dan dapat mencetuskan isu perkauman sekiranya tidak dikawal dengan baik. Kita tidak ingin tragedi rusuhan kaum 16 Mei 1969 berulang kembali. Kita lihat pula kepada Madinah, juga diduduki oleh masyarakat yang berbilang kaum, agama dan etnik. Tetapi perbezaan ini tak menjadi penghalang buat mereka untuk hidup secara harmoni dan saling bertolak ansur antara satu sama lain. Sehingga ke hari ini mereka berjaya menjaga ketenteraman itu dan saling berkasih sayang sesama mereka tanpa mengira sesiapa pun. Keamanan yang diperoleh ini hanya bergantung kepada satu perlembagaan yang diasaskan oleh Nabi Muhammad dan telah membuktikan bahawa agama merupakan medium perpaduan dan bukannya sebagai medium perpecahan. Perkara ini telah menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia juga mampu untuk berbuat sedemikian. Walaupun perpaduan tidak dapat dicapai dalam masa sehari, tetapi nilai ini perlu disokong oleh pendidikan sepanjang hayat dan nilai penghayatan yang tinggi untuk membuatkan setiap bangsa bersatu serta memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Sebagaimana junjungan Nabi Muhammad tetap bersabar dan sentiasa meneruskan jihad baginda walaupun pelbagai. Sebagai contoh, kita lihat kepada kepelbagaian kaum dan agama dalam kedua-dua bandar ini. Malaysia adalah negara yang mengangkat martabat agama. Selain berjihad menghayati agama Islam bagi merealisasikan masyarakat madani, jihad juga dapat dilakukan dalam beberapa bidang utama seperti bidang politik, ekonomi dan sosial bagi membangunkan negara. Pertama sekali ialah jihad politik. Jihad politik ni merupakan jihad utama dalam sesebuah negara kerana ia akan mempengaruhi kehidupan harian masyarakat. Jadi jihad politik menjurus kepada penghayatan nilai dan prinsip kehidupan dalam berpolitik. Antara jihad politik yang kita boleh lakukan di sini saya senaraikan 3. Pertama sekali, membentuk masyarakat demokrasi yang berpegang kepada konsep insaniah berlandaskan prinsip akhlak dan hukum, bukannya nafsu, dan mengembalikan nilai kemanusiaan. Yang kedua, mewujudkan politik yang bersih dari aspek matlamat, sistem dan corak pemerintahan. Dan yang ketiga, membentuk politik yang berteraskan keadilan seperti yang diutamakan dalam Islam dan berpegang kepada amanah bukannya khonimah. Kedua ialah jihad ekonomi. Apa yang kita boleh lakukan? Pertama sekali, ekonomi yang bersifat pelbagai serta seimbang dalam pelbagai sektor. Yang kedua, ekonomi yang tangkas, berdikari atas kelebihan sendiri dan mampu membuat penyesuaian mengikut keadaan yang sentiasa berubah. Dan yang akhir sekali, ekonomi yang menjunjung etika kerja yang unggul, kualiti dan mutu serta kegairahan terhadap kecemerlangan. Dan yang terakhir adalah jihad sosial. Jihad sosial pula dapat dilakukan dalam mengukuhkan akhlak masyarakat supaya dapat memantapkan jati diri dan mampu mengharungi cabaran zaman yang kian berleluasa. Yang kedua, mengukuhkan institusi kekeluargaan kerana berperanan sebagai penaung dan penyebaran nilai yang baik dalam masyarakat. Dan yang terakhir sekali adalah pemupukan nilai-nilai yang positif dalam diri masyarakat seperti hormat menghormati, menghayati budaya ilmu dan menjaga akhlak serta maruah. Jadi, semangat jihad itu sendiri penting untuk dipupuk. Selain berjihad menghayati agama Islam bagi merealisasikan masyarakat madani, jihad juga dapat dilakukan dalam beberapa bidang utama seperti bidang politik, ekonomi dan sosial. Seperti umum mengetahui konsep
pembentukan masyarakat madani ini bukanlah antara usaha yang pertama dilakukan oleh kerajaan untuk membangunkan masyarakat. Sebelum ni kita diperkenalkan dengan Wawasan 2020 bagi melahirkan sebuah negara dan masyarakat yang maju, di mana lewat tahun 2020, Malaysia bakal menjadi sebuah negara yang maju setanding dengan negara maju yang lain menggunakan acuan pembangunan kita sendiri. Dalam mencapai cita-cita tersebut, kita bakal menggunakan pengalaman dan pandangan serta nilai-nilai agama dan budaya untuk mewujudkan acuan sendiri tanpa mencontohi model negara yang lain. Wawasan 2020 ni seiring dengan perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tuntutan falsafah masyarakat madani. Di bawah pemerintahan kerajaan yang kini, pada tanggal 19 Januari 2023, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengumumkan kerangka dasar baharu Malaysia, iaitu menuju Malaysia Madani. Berdasarkan kepada pengalaman dan kesilapan, dibaik pulih dengan penambahbaikan, beliau ingin menerapkan konsep masyarakat madani bagi membangunkan masyarakat Malaysia. Konsep keluarga Malaysia sebelum ini sudah pun ditukar ganti dengan membangun Malaysia Madani di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dasar membangun Malaysia Madani ini mempunyai 6 tonggak utama yang terdiri daripada perkataan madani itu sendiri. Jadi kita akan lihat satu persatu. M merupakan kemampanan, A kesejahteraan, D daya cipta, A hormat, N keyakinan dan I ihsan. Matlamat dasar ini bukan sahaja menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluan semasa, tetapi juga memberi fokus untuk membentuk masa hadapan serta potensi dengan di bawah pemerintahan kerajaan yang kini. Pada tanggal 19 Januari 2023, jadi secara keseluruhan usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang lebih baik harus dipuji dan diberi sokongan oleh semua pihak. Sebagai rakyat, kita perlulah percaya kepada pemimpin seperti mana masyarakat Madinah yang percaya kepada pimpinan Nabi Muhammad untuk membentuk kota Madinah. Daripada kita menghukum, tumpuan harus diberikan kepada manfaat yang bakal rakyat peroleh. Pembentukan Malaysia Madani perlu selari dengan tuntutan yang diperjuangkan oleh agama Islam, iaitu sifat kemanusiaan itu sendiri. Setiap kerangka dasar seperti yang telah dirancang perlu dipraktikkan dengan melaksanakannya bersama jihad politik yang sebenar. Konsep menuju Malaysia Madani ini perlulah dilunaskan, bukan hanya sekadar bercakap kosong, supaya masyarakat yakin dan percaya bahawa pemimpin mampu untuk membuat. Jadi secara keseluruhan usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi melahirkan. Okey, terima kasih Syazlin. Saya akan meneruskan dengan kesimpulan. Pembentukan masyarakat madani merupakan gagasan pemikiran Perdana Menteri ke-10 iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1996. Kini konsep masyarakat madani diterapkan dalam pentadbiran Malaysia kerana Datuk Seri Anwar dah jadi kita punya Perdana Menteri kan, jadi beliau menerapkan gagasan pemikiran beliau dalam sistem pemerintahan beliau. Terdapat banyak manfaat yang akan diperoleh sekiranya pembentukan masyarakat madani ini berjaya dibentuk. Namun penerimaan masyarakat terhadap sistem dan konsep baru merupakan cabaran bagi pembentukan masyarakat madani ini kerana masyarakat Malaysia sudah terbiasa dan selesa dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran yang lama. Jadi masyarakat Malaysia akan mengambil masa yang lama untuk mengadaptasi dan mengaplikasi konsep yang diterapkan dalam masyarakat madani. Terdapat juga beberapa kritikan terhadap konsep pembentukan masyarakat madani yang perlu dititik beratkan supaya tindakan dapat diambil dalam keadaan segera, supaya kritikan-kritikan ni dapat menambah baikkan konsep yang diterapkan dalam masyarakat madani. Okey, justru kerajaan perlu sentiasa memberi sokongan dan galakan kepada rakyat untuk bersama-sama menjayakan masyarakat Malaysia Madani.
bukan rakyat semata-mata yang perlu berusaha, malah menteri-menteri dan pemimpin juga perlu mempersiapkan diri dan meningkatkan usaha dalam memberikan kerjasama untuk melaksanakan konsep masyarakat madani ini. Natijahnya, rakyat dan pihak kerajaan perlu saling berganding bahu agar matlamat pembentukan masyarakat madani ini berjaya dicapai. Okey, sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.